Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Saya sebenarnya nak kenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Izian, wakil dari MyNIC untuk sesi FB Live webinar cerita.my pada minggu ini. Jadi pada minggu ini saya bersama tetamu jemputan kita which is Cik T. Arnis dan juga Cikgu Yasir, Master Trainer kita. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan salam takziah kepada mereka yang terkesan dengan darurat banjir yang melanda negara kita. Kami mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kepada semua yang terlibat dan semoga dipermudahkan segala urusan. Seperti sesi-sesi yang sebelum ini, kami berharap tuan-tuan dan puan dapat mengikuti sampai ke penghujung rancangan kerana kita ada 5 sesi cabutan bertuah untuk peserta yang dah buat pre-registration untuk mengikuti sesi kita pada hari ini. Jadi bagi menuliskan sesi webinar kita, ada sedikit info tentang tetamu jemputan kita. Beliau mula berjinak dalam industri persembahan seni di Malaysia dengan menyertai kumpulan Sanggar Teater Fauziah Hanawi apabila pulang dari Amerika pada tahun 2006. Beliau pernah mencipta sebuah lagu bahasa Inggeris yang berjaya dimainkan di radio digital di India, Spain, Tokyo, dan UK. Cik T. Arnis mula berjinak dalam penulisan setelah memenangi pertandingan adik-adik KL iaitu Drama Festival Kuala Lumpur pada tahun 2016. Sejak itu, beliau belajar dan menyertai pelbagai program Bengkel Finas termasuk meningkatkan ilmu digital dengan menyertai pembangunan laman e-commerce kerajaan MyNIC dan Finas. Beliau kini terus bergiat sebagai penulis, pelakon, penyanyi dan pengkarya dalam bentuk digital, buku, TV filem dan juga tahun ini, beliau telah berjaya menghabiskan 2 pementasan teater digital monodrama, 13 episod majalah dan 18 episod drama siri yang akan disiarkan di TV1. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya menjemput Cikgu Yasir selaku Master Trainer kita untuk menemu ramah tetamu jemputan kita, Cik T. Arnis. Terima kasih kepada Nur Izian selaku host kita pada kali ini. Terima kasih banyak kepada anda. Apa khabar? Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia. Jumpa lagi kita pada kali ini dalam kisah.my. Untuk kali ini kita bawa seorang tetamu kita yang istimewa, nama T. Arnis. Sebelum bersama dengan beliau, saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang bersama dengan kita pada waktu ini yang belum lagi mendaftar, boleh daftar. Kalau dekat Facebook tu, dekat Facebook MyNIC ada link dekat bawah tu, ada poster, kemudian bawah sekali tu ada link untuk daftar, dapat cabutan hadiah percuma kepada siapa yang daftar. So anda boleh daftar lagi dekat situ, dan manalah tahu kan, nasib baik dapat hadiah cendah hati, tak ada dijual dekat kedai tau. Yang ni daripada MyNIC kerja ni. Okey, hari ni saya tak boleh naikkan suara sangat sebab sekarang ni saya dalam bilik menunggu dekat airport. Live ni saya buat dekat airport. So yang ni yang bagusnya ni kalau kita online, sebab mana-mana saja kita boleh kerja. Macam sesi minggu lepas, masa tu saya ada dekat Langkawi, saya buat live dekat Langkawi lah masa tu. Yang tu atas ferry saya buat, tapi anda tak nampak sebab saya gunakan background tu. Nak cakap kata, kalau dah live ni, kalau dah kita biasa dengan online, memudahkan kerja kita dalam semua segi. Itulah tugas MyNIC untuk nak mengonlinekan anda daripada offline. So why not? Mengapa tunggu lagi tak online? Online lah. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang bersama dengan kita. Masih lagi belum terlewat untuk nak daftar untuk dapatkan cendah hati percuma. Kita akan pilih 5 pemenang untuk mendapat hadiah sagu hati ataupun hadiah cabutan bertuah. Selain daripada itu, yang mana yang menonton sesi pada kali ini, untuk anda saya akan bagi, MyNIC akan bagi satu produk percuma kepada anda. Anda boleh dapatkan produk ini. Dengan produk ini adalah produk online, dia bukan produk fizikal. Ia satu produk yang boleh anda gunakan produk ini untuk meningkatkan jenama anda, branding anda di online, dan kita akan bagi percuma. Kita akan bagi percuma. Macam mana nak dapat dia? Tunggu sehingga habis program ini bersama dengan tetamu istimewa kita pada kali ini ialah T. Arnis. Assalamualaikum T. Arnis, apa khabar?
Waalaikumsalam, Cikgu Yasir. Saya sihat. Alhamdulillah. Terima Sihat ya? kasihlah sebab sudi jemput saya, Mainik Terima dan kasih, Cikgu terima Yasir. kasih. Terima kasih juga sebab sudi bersama dengan kita pada kali ini. Sudi jadi tetamu. Terima kasih banyak. Mungkin di luar sana ada yang masih belum kenal, ada yang dah kenal mungkin. So boleh kita, orang kata tak kenal maka tak cinta kan. So boleh perkenalkan diri sikit tak, Tia? Boleh, boleh. Sebelum tu saya sekali lagi terima kasih kepada semua penonton yang hadir pada live FB kita pada hari ini, dan terima kasih kepada Mainik juga Cikgu Yasir lah. Jadi saya ni, nama sebenar saya dalam surat beranak sebenarnya Asmawati binti Samawi. Tapi saya lebih gemar sekarang dikenali dengan nama pena saya lah, iaitu T. Anis, ataupun nama pentas saya T. Anis. Nama ni sebenarnya sebab nama manja mak saya panggil saya Anis. Dan nama-nama kawan-kawan saya di office semua panggil saya T. Dulu saya kerja oil and gas because semua orang putih kan, jadi senang panggil T je. Jadi situlah munculnya nama T. Anis ni tadi bila saya masuk ke dalam dunia hiburan seni Malaysia. I see. Oh, dulu pernah Tia ni pernah kerja di bahagian dalam bidang oil and gas ya? Ya, saya sebenarnya saya mula bekerja secara profesional dalam bidang pemasaran, marketing lah, sales, marketing, jualan dan pemasaran. Dan sebenarnya tak apa, teruskan. Sebenarnya saya dalam jualan pemasaran dah lebih daripada 25 tahun, Cikgu Yasir. I see. Saya dulu pun pernah kerja dengan oil and gas dulu. Oh ya, syarikat apa tu, Cikgu Yasir? Petronas. Lepas SPM saya jadi pump attendant dekat stesen minyak. Oil and gas juga tu. Ya, betul-betul. Jadi perlu tu, penting tu jawatan tu, sebab tanpa mereka tak ada perkhidmatan yang baik diberikan kepada pelanggan kan. Ya. Dengan bangganya kan saya sebut saya pernah kerja oil and gas, tapi gaji dia barulah berapa ratus je lah, 400 je. Tak kisah tu, Cikgu Yasir. Yang penting kita buat kerja halal bagi saya lah. Baik. Tadi Tia Anis ada sebut tentang nama pentas. Yang tu satu benda yang menarik. Kalau boleh kongsikan, sebelum kita pergi lebih jauh, kongsikan dulu. Siapa Tia Anis ni? Apa nama pentas tu? Okay. Kalau boleh kongsikan sikit. Okey. Sebenarnya T. Anis ni adalah seorang anak seni lah. Saya ni anak seni dan juga penghibur. Jadi saya bermula, sebenarnya saya mula persembahan seni ni sejak umur 7 tahun waktu Tadika buat persembahan Twinkle Twinkle Little Star kat sekolah. Itu persembahan pertama saya ingat lagi. Dan kemudian saya terus buat persembahan sewaktu di sekolah. Saya banyak buat persembahan tarian tradisional daripada tarian joget, tarian lilin, tarian kuda kepang. Saya banyak belajar tarian tradisional, dan setelah itu bila saya pergi ke Amerika untuk sambung pelajaran saya dalam bidang kejuruteraan elektrik, saya banyak buat persembahan-persembahan pentas di New York lah. Di sana sebagai untuk mempromosikan budaya seni kita lah. Maksudnya Tia Anis pernah buat persembahan pentas di New York? Ya, saya pernah. Apa persembahan pentas yang pernah dibuat di New York tu, kalau berceritakan sikit? Saya buat lebih kepada tarian-tarian tradisi seperti tarian kuda kepang. Tapi tarian kuda kepang tu saya tukar sikit, saya buat dengan muzik kitaro lah. Dia muzik kitaro ni muzik Jepun. Sebabnya waktu tu kita susah untuk mendapatkan muzik tradisi dalam bentuk MP3. Sebab waktu tu kan macam dah lama dah waktu tu, Cikgu. Ya. Zaman tu tak ada digital sangat. Jadi semua dalam bentuk CD ataupun dalam bentuk kaset, dan agak sukar untuk kita dapat. Jadi demi nak mempersembahkan persembahan tu, saya tukar muzik dia, tapi saya kekalkan bentuk tarian tu. Dan saya jemput penari daripada orang-orang di situ. Maksudnya student saya ataupun penari saya adalah
orang di New York. Orang putih menari kuda kepang macam tu lah. Maksudnya orang putih dah menari kuda kepang di sana ya. Ada yang masuk kelas tu lah. Dia orang lebih suka belajar budaya kita daripada tarian saya rasa sebab mudah untuk dia orang faham, dengar muzik, ikut gerak kan. Dan saya rasa secara tak langsung dia mempromosikan juga nama Malaysia kat mata dunia, betul ? Ya saya. Tapi tak adalah waktu tu kita tak ada live FB ke ataupun kita tak ada media sosial yang boleh satu dunia tengok kan. Jadi lebih kepada penduduk di situlah, penduduk di kawasan tu mereka datang dalam 300-400, 500 penonton lah macam tu. Okey. Tak apalah orang kata walaupun sikit lama-lama jadi bukit. Orang kata macam tu lah Tapi kalau nak beza macam sekarang ni lagi senang lah. Maksudnya boleh di-viralkan, boleh di post di Facebook, di media sosial dan sebagainya. Betul betul. Macam dengan saya share screen sekarang ni Kung Fu Cow. Kalau boleh, ni apa ni? Filem ke apa ni? Ini sebenarnya jadi lepas saya pulang dari Amerika ke Malaysia, saya masuk atau join, saya pergi kepada satu uji bakat dikelolakan oleh Sanggar Teater Fauzianawi. Jadi saya menyertai mereka. Setelah tu saya banyak belajar lah daripada Ibu Fauzianawi sendiri tentang teater, tentang pementasan, tentang pembentukan cerita. Dan ini sebenarnya pada tahun 2016 saya masuk pertandingan di FKL. Mula-mula tu sebenarnya nak pergi FKL di FKL. Ya, di FKL. Drama Festival Kuala Lumpur. Dianjurkan oleh TV3. Dianjurkan oleh TV3. Dia macam event lah yang diorang buat. Lepas tu diorang buat pertandingan untuk congkel bangkat. Jadi saya menang idea atau pitching sewaktu tu, dan ini hasilnya iaitu Kung Fu Cow yang diambil oleh Duksa Kreatif ataupun Abang Haikal Hanifah untuk dijadikan satu telemovie yang ditontonkan sewaktu Tahun Baru Cina. Dan beberapa kali dah diorang siarkan lah di TV3. Kalau dekat YouTube ada dia uploadkan Kung Fu Cow ni? Saya rasa ada rasanya. Boleh lawat TV3 punya laman YouTube ataupun saya rasa boleh saja type di Google. Di Google type saja Kung Fu Cow. Siapa yang nak tengok situ Okey, yang ni gambar-gambar Tianis dengan kenangan-kenangan dulu masa dengan ada job dekat mana-mana ni, ada job dekat teater ke apa ni? Ini latihan Finas sebenarnya. Latihan ke kelas lakonan masterclass bersama Finas. Sebab saya ada bagi tahu tadi untuk saya menimba ilmu, saya mohon banyak bengkel-bengkel Finas. Dan biasanya Finas punya prosedur lah ataupun cara ialah kita mohon and then dia akan pilih di antara siapa tu dan dia akan benarkan untuk timba ilmu lah dengan bengkel Finas. Maksudnya Tianis untuk yang di luar sana, yang mana yang belum mengenali Tianis banyak orang kata anak seni yang banyak memperjuangkan seni di belakang tabir. Bukan orang kata kalau bukan di drama TV, tapi lebih kepada ada yang nyanyian. Apa yang kepakaran ataupun Tianis buat? Berlakon? Tak berlakon, saya rasa berlakon tak berlakon Berlakon. Saya mula dengan Sanggar Teater Fauzianawi sebenarnya sebagai pelakon. Pelakon teater ya, pelakon teater. Ya, sebenarnya saya mula sebagai pelakon teater. Dan sebenarnya teater adalah asas saya lah. Asas untuk saya persembahan juga. Dan saya ada buat macam nyanyian, tarian ni kurang sikit sekarang lah. Tapi dulu macam saya di New York, saya ada buat seni tarian. Kadang-kadang saya ada mengajar grup-grup tarian. Grup tarian. Bukan, maksudnya grup-grup macam contoh Petronas pun pernah panggil saya untuk train diorang punya team untuk buat apa tu flash mob. Flash mob. Flash mob. Buat flash mob. Buat flash mob. Kadang-kadang ada orang minta
Sorry? Dekat public flash mob untuk buat public. Tak, itu konsep dia orang ada pertandingan sendiri internal department dan dia orang menang lah. Yang kumpulan saya tu menang dapat nombor 1. Tapi itulah kadang-kadang ada orang jemput saya macam ajar menari poco-poco lah. Ada macam budak-budak. Dulu saya mengajar budak berumur dalam umur 7 ke 21 lah kot. Tapi saya ada juga pelajar yang 50 ke atas pun. Tengok jenis-jenis tarian tu lah. Untuk tarian lah ya? Ya, untuk tarian. Ya. Macam dengan saya ni, tarian apa yang sesuai Tarian apa itu terpulang pada Cikgu Yasir. Macam kalau Cikgu Yasir ada pasangan isteri, saya macam saya pernah ajar couple menari salsa, menari Latin, menari ballroom, tapi ada juga orang yang nak menari joget. Untuk menari. Ballroom tu saya rasa kalau saya menyanyi, saya menari. Boleh cikgu, dia tak ada limit, dia lebih kepada minat kita. Minat lah. Tapi kalau nak kurus pun boleh juga kan. Kadang-kadang sekarang ni orang tarian untuk nak kurus pun ada kan. Macam-macam lah kegunaan dia. Aerobik ataupun apa tu sekarang dipanggil apa tu macam yang Latin tu. Ya, itu minat tengok lah kan. Nak ikut tu nanti ikut tergeliat. Okey. Untuk makluman para penonton, kita bersama dengan T. Anis, seorang penggiat seni yang mana yang kepakaran beliau dalam seni tari, penulis skrip drama di belakang tabir untuk keluarkan drama-drama ataupun telemovie ke. Yang inilah anda bersama dengan T. Anis. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, T. Anis merupakan salah seorang daripada peserta yang mengikuti kursus bina website dengan anjuran Mainik dulu dengan kerjasama Finas. So melalui program yang Mainik anjurkan ni dengan kerjasama Finas, ramai juga peserta-peserta yang ada kaitan dengan Finas. Maksudnya dia orang punya background adalah background seni lah, sama ada pelakon, penyanyi, producer, dan macam dengan T. Anis sendiri ialah seorang anak seni pun ada kena-mengena dengan Finas juga. So Finas buat kerjasama dengan Mainik untuk nak online kan bagi mereka yang backgroundnya seni yang belum lagi di online kan. Maksudnya orang seni ni biasanya dengan media sosial, yang tu kita dah sedia maklum lah. Tapi media sosial penting itu penting, tapi tidak cukup untuk ekosistem dalam mencukupkan ekosistem online tu. Maksudnya begini, kalau media sosial ya tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang menonton sekarang dan juga yang menonton dekat recorded, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan ya, kerana tidak jemu-jemu setiap minggu bersama dengan program Kisah.my ni. Banyak kita kongsikan cerita-cerita kan. Okay, berbalik kepada media sosial tadi. Media sosial penting sebab di media sosial dah banyak orang yang ada. Sama ada di Facebook, ataupun di Instagram, ataupun sekarang di TikTok. Tapi kalau kita tengok media sosial kalau sebelum ni MySpace contohnya, orang dah tak kenal dah sekarang. Kalau kemudian pergi ke Facebook, orang masih lagi kenal sekarang, tetapi ikut umur. Yang mana 35 tahun ke atas mungkin dah biasa dengan Facebook, tapi 35 tahun ke bawah dia orang nak gunakan Instagram berbanding dengan Facebook. Walaupun dia orang ada Facebook, tapi dia orang nak guna Instagram sebab di situlah 35 tahun ke bawah banyak menggunakannya, media sosial. Tapi sedar tak sedar, datang satu lagi ombak baru di media sosial, iaitu TikTok. Kalau sebelum ini, awal-awal TikTok diperkenalkan. TikTok digunakan untuk gedi-gedi, orang kata. Nak gedi-gedi kan. Tetapi tidak lagi sekarang. Ulama, ustaz, malah artis, semua terpaksa menggunakan TikTok sebab TikTok makin mengambil alih media sosial. Bermaksud, sekiranya kita ada pengikut di Facebook, apabila media sosial berganjak kepada Instagram, kita terpaksa mencari pengikut baru di Instagram. Apabila media sosial berganjak pula, TikTok mengambil alih, kita terpaksa berusaha untuk nak tingkatkan followers ataupun likers kita ataupun subscribers kita di TikTok pula. Dan
ia akan silih berganti tahun demi tahun. Kita terpaksa cari orang baru. Walaupun dia orang lama, kita terpaksa beralih dia. Tambah lagi, kalau dulu dia like kita dekat Facebook, tapi sekarang dia terpaksa ikut kita juga di IG dan dia terpaksa ikut kita juga di TikTok. Itulah nak maintain populariti kita di media sosial. Tetapi tidak untuk website. Website dia kekal. Dari dulu, kini dan selamanya dia akan kekal. Kalau website dia tak akan berganjak. Tetap website sampai bila-bila. Sebab itu, kalau kita ada media sosial, kita mesti wajib ada website untuk mengekalkan kita punya keberadaan kita dekat dunia online. So, media sosial penting, tapi ia untuk nak orang kata apa, nak menarik orang pergi ke website kita. Okay, macam dengan Tianis sekarang. Boleh cerita sikit tak Tianis, macam mana join program MyNick dulu tu yang buat website ni? Itulah cuba cerita macam sikit pengalaman dia. Macam mana kita belajar itu ni? Macam Cikgu Yasir cakap lah tadi, saya sebenarnya tahu pasal program MyNick ni daripada Finas. Sebab Finas ada jemput, ada buka lah sebenarnya untuk anak-anak seni atau artis atau penggiat seni supaya pergi kepada digital. Jadi saya mohon dan saya dapat dipilih. Terima kasih Finas dan terima kasih juga MyNick, dan saya dapat belajar. Jadi bila saya pada mulanya saya ingatkan agak sukar lah, sebab saya ingatkan macam sebenarnya sebab zaman dulu saya pun ambil minor in IT. Jadi dulu kita kalau nak buat laman sesawan ni kita kena ada coding experience, coding ataupun knowledge untuk macam mana nak tulis program kan, cikgu tahu kan. Betul. Ya. So saya ingatkan macam tu lah kan. Tapi bila saya masuk MyNick program, sebab yelah Cikgu Yasir salah satu tenaga pengajar, dan sebenarnya Cikgu Yasir banyak membantu saya lah. Terima kasih Cikgu Yasir. Untuk macam mana nak buat macamnya satu-satu langkah macam mana kita nak letak informasi kita. Dan dia sangat mudah. It's like a click on your fingertip lah. I can say that. It's like very easy. It's like super easy. Macam dalam masa 3 hari saya dah siap lah. Dah boleh dah siap dah. Betul? Dah siap dah. Cuma orang kadang-kadang ni nak buat website ni, kadang-kadang ada orang yang tidak ada langsung pengetahuan lah IT, tapi tak menjadi masalah macam dengan Tianis cakap tadi. Macam Tianis, dia memang ada sikit orang kata minor background dia, ada lah juga IT tu. Tetapi risau juga sebab mungkin ni berkaitan dengan coding apa semua kan, nak pening kepala lagi pula, nak kena belajar pula kan. Itulah dia. Tapi tidak. Untuk website MyNick, just macam dengan Tianis kata tadi lah, dekat fingertip, maksudnya klik, drag and drop sahaja. Tarik, klik, tarik, double click, edit, that's it, itu sahaja. Cuma mungkin kita perlukan bahan macam dengan gambar, video semua kan, macam dengan dalam ni boleh masuk semua, gambar boleh, video boleh, macam dengan sekarang ni. Pentingnya kita ada website sebab macam dengan saya sekarang, contohnya kan, saya sekarang ni bila orang tanya ada business card tak? Ada orang yang biasa dengan online, ada orang tak biasa dengan online. Tetapi sejak pandemik COVID dalam 2 tahun ni, boleh dikatakan semua orang dah tahu online, sebab at least dia orang biasa guna MySejahtera kan, kena scan kan. So apa yang saya buat ialah saya ada website, dan bila orang tanya business card saya kata tak bagi business card sebab bahaya COVID. Kan ada touch tu, bahaya COVID. So saya hanya tunjuk QR code dekat handphone saya, orang tu akan scan QR code dekat handphone saya, terus pergi ke website saya. So ini nak memaksa orang supaya orang pergi ke website kita, dan di samping itu juga mengelakkan daripada sentuh kad tu. Kadang-kadang sentuh kad ni pun kadang-kadang bahaya juga kan zaman-zaman sekarang ni. So orang lebih kagum pula dengan QR code saja, dia orang then terus information kita semua ada. Sebenarnya kita nak paksa dia orang, bukan hanya nak bagi nombor telefon saja kat dia orang, tapi kita nak paksa dia orang
faham apa yang kita buat, servis kita, macam dengan Tiani sekarang contohnya, dan pemilik-pemilik website yang lain contohnya. Sekarang ni bila orang masuk dalam website, orang dah tahu dah apa yang Tianis buat. Contohnya macam dengan performing, content and writing, producing and managing, marketing and branding. Semua orang ni bila orang tengok sini, orang pernah buat yang ni, pengalaman lepas yang itu, ini hasil kerja dia. So ini lebih efektif di segi pemasaran bagi anda yang bisnes. Sebab orang kata apa? Pemasaran yang paling bagus ialah bukan kita yang cakap, tapi biar produk itu yang bercakap. Kalau dalam hal ni, kita tak payah cakap banyak apa pengalaman kita. Orang masuk dalam website kita, orang tahu dah semua pengalaman kita. Semua kita punya kepakaran. Baru orang terkejut. Kan orang akan decide nak ambil ke tak ambil perkhidmatan ataupun bisnes kita ataupun kita punya produk. Baik. Kalau boleh kita berbalik kepada cerita tentang Tianis tadi. Inilah yang dah disiapkan oleh Tianis. Yang ni, okey. So ini website Tianis. Semua ada dalam ni, projek-projek yang dulu, apa perkhidmatan yang disediakan. Dan salah satu ni, apa Karat ni apa dia? Dia ni stage performance juga apa ni? Dia cerita sikit tentang Karat ni. Okey, sebenarnya Karat ni Cik Yasir, dia macam passion project antara saya dengan sahabat saya lah waktu tu. Salah seorang pengarah dalam cerita ni lah, Komandan Vanan. And then kita orang berjumpa daripada Bengkel Finas sebenarnya. Sebenarnya kita nak masuk satu pertandingan untuk short film lah. Dia macam short film atau short tele lah dia kata-kata. Jadi disebabkan kita tidak mempunyai bajet yang besar dan ini adalah projek saya sendiri. So untuk projek ni saya produce, saya tulis dan saya juga membantu pengarah lah dari segi ada scene-scene yang agak suka kita bincang bersama and then kita decide macam ni kita nak buat. Jadi dia macam saya punya personal film school lah boleh dikatakan. Macam tu. Dan kalau tengok sini kan, ni yang ni kan, yang ni corporate show ni kan. Yang ni menyanyi ke mengacara ke macam mana ni? Yang itu menyanyi. Yang untuk ini SPE ni dia function, sebenarnya ini untuk hari raya. Okay. Jadi biasa kita ada majlis korporat kan hari raya. Jadi diorang jemput saya untuk jadi penyanyi lah. 2 tahun saya. So maksudnya kepakaran Tianis, pengalaman dan kepakaran Tianis nombor 1 ialah script writing. Nombor 2 tentang tarian. Boleh juga untuk nak tentang tarian kan, untuk nak ajar ataupun saya dengar kata boleh silat pun boleh kan, silat performance untuk kenduri kahwin ke apa kan? Saya rasa sebenarnya susunan saya lah sebenarnya. Pertama sekali kepakaran saya persembahan seni. Dan persembahan seni dia agak luas. Dia ada lakonan, nyanyian, tarian, apa-apa saja persembahan. Dia ada miming, dia ada juggling, dia ada clown, dia ada macam-macam persembahan seni. I see. Okay. Tapi saya buat 3 je lah. Saya tak boleh nak buat semua. Saya tak boleh buat miming semua. Tak boleh buat. Tarian, lakonan, nyanyian saja. Dan silat saya boleh katakan tak ada knowledge sangat lah sebab silat ni lebih kepada saya belajar sekejap daripada grup Gayung. Dan saya buat persembahan tari dia iaitu bunga Tanjung. Dia ada satu jenis bunga ni lah, sebab silat kan ada bunga-bunga kan. Jadi untuk persembahan tu saya buat yang part bunga Tanjung itu untuk perkahwinan jugalah. Perkahwinan. Alright. So ada gangguan sikit boleh dengar, tapi tak apa, mungkin ada terdengar gangguan sikit line kot kan. Tapi tak apalah, teruskan. Okey, kalau macam dengan orang di luar sana memerlukan perkhidmatan Tianis, contohnya perkhidmatan yang macam mana orang di luar sana? Mungkin corporate, mungkin kenduri kahwin ke macam mana tu? Saya biasa kalau corporate ataupun kenduri kahwin saya buat nyanyian, persembahan nyanyian ataupun MC. Adalah saya buat MC ya. MC pun boleh lah. Host boleh lah. Nak cari makan lagi biasa. Bila kita
Yelah, cari rezeki halal kan. Kita tak bekerja gaji bulanan. Jadi kita kena freelancer ni dia macam satu perniagaan jugalah. Jadi lebih kepada servis kepada siapa-siapa yang memerlukan. Dan juga penulisan lah. Saya sekarang tengah habiskan buku saya. I'm finishing a poetry book, buku puisi. My first buku puisi. Tapi itu akan diterbitkan secara digital ataupun online. Untuk penulisan skrip, macam saya bagi tahu sebelum ni, saya akan habiskan, saya baru je habiskan drama TV 18 episod. Drama apa tu? Drama TV lah. Saya tak boleh nak cakap banyak sebab saya pun sign confidential. Bahaya. Tak boleh dia sebut. Minta maaf lah banyak-banyak semua. Tak boleh. Tapi nanti bila dia keluar promosi, TV1 akan promosi sendiri dan syarikat tu akan promosi jugalah untuk cerita tu. Tapi dia tentang cerita masyarakat di Negeri Sembilan. Dia macam set up dia dekat Negeri Sembilan. I see. Dan dia tentang kisah cinta lah, kisah cinta. Tapi yang tu Cikgu Yasir, saya bukan idea asal. Maksudnya saya buka idea asal tu bukan daripada saya tapi daripada pelanggan saya dan kumpulan pelanggan saya. Maksudnya syarikat produksi tu. Dan saya dipanggil untuk menulis skrip tu saja. Sebab dalam proses penulisan skrip, biasanya dalam industri kita kena create, kita kena cipta idea, kita kena bentangkan idea tu di TV station. Kita kena tunggu TV station luluskan baru kita boleh buat penggambaran drama TV tu. Okey. So maksudnya yang luar sana kalau ada apa-apa yang nak tentang seni ni boleh rujuk dan boleh bincang dengan Tianis. Boleh pergi ke website beliau. Nama website beliau ialah tiarneez tiarneez.my. 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 Okey, sementara kita teruskan selepas ini, saya nak selit sikit tentang satu produk daripada Mynic. Nama produk ni ialah Go To Brand. Apa itu Go To Brand? Sebelum saya sembang lebih banyak lagi tentang Go To Brand ni, saya ingin share supaya anda boleh tonton sekejap. 1 minit aja video ini. Yang ni video Go To Brand Apa itu Go To Brand? So dengan tonton video ni anda boleh tahu, boleh faham lagi apa itu Go To Brand. Lepas ni saya cerita macam mana nak dapatkan dia. Saya bagi ni bagi percuma je. Tapi percuma ni bukan selama-lamanya. Kita tunggu sekejap lagi kita tengok dulu video ni. Okey. Hai Siti. Wah, ini food truck kamu ke? Hai Ali. Ya, saya baru saja bermula kecil-kecilan. Oh, baguslah macam tu. Ada tak Instagram atau Facebook untuk saya follow? Ada. Awak boleh pergi ke ig.catecity.biz.my untuk ke page IG saya. Kalau nak ke page FB pula, boleh pergi ke fb.catecity.biz.my. Bukan itu nama domain untuk website? Sekarang tak ada website pun boleh guna nama domain tau. Linkkan saja ke IG, FB, WhatsApp, Waze dan banyak lagi. Oh, menarik. Ini aplikasi baru ke? Dah lama ada. Namanya Go To Brand. Macam menarik je. Apa kelebihan dia? Kelebihannya, pelanggan lebih mudah kenal dan ingat perniagaan kita. Menarik tak? Ini memudahkan kita promosikan brand kita kat internet. Orang pun mudah nak akses. Cuba compare antara whatsapp.my/6012345678 dengan whatsapp.alifoodtruck.biz.my. Mana lagi senang ingat? Betul lah. Kat mana ya saya boleh daftar Go To Brand ni? Awak boleh daftar di prime.mynic.my. Sekarang ni ada promosi percuma setahun tau. Percuma setahun? Wah, saya nak daftar sekarang lah.
Nanti nama domain yang saya nak dah tak ada pula. Alright. Ini adalah satu produk daripada Mynic. Nama dia GoTo Brand. GoTo Brand ni adalah satu produk yang kita boleh gunakan GoTo Brand ni untuk membrandingkan kita punya brand ataupun produk ataupun syarikat ataupun nama kita di mata online. Sebab apa kita perlukan domain? Sebab domain ni ialah nama, alamat website tapi dengan GoTo Brand tak ada website pun boleh. No problem. Kita boleh linkkan dia pergi ke WhatsApp. Kita boleh linkkan dia pergi ke IG. Boleh linkkan dia pergi ke Facebook. Malah boleh linkkan dia pergi ke siapa yang ada bisnes kat Shopee. Kan? Boleh linkkan pergi ke kedai Shopee kita pun boleh. Dengan menggunakan satu nama domain ataupun nama brand. Contoh macam dengan sekarang kan, Cake City ni. Dia daftar atas nama Cake City. Maksudnya domain dia ialah cakecity.biz.my. So, semua link tu dia boleh linkkan, dia boleh setkan. Kalau pergi ke kedai dia letak lokasi. Ataupun kita letak Waze pun boleh. Waze.cakecity.biz.my. Kalau nak pergi ke WhatsApp, whatsapp.cakecity.biz.my. Macam dengan Tianis contoh. Tianis daftar yang ni. Nama domain yang Tianis daftar ialah tianis.biz.my. So, semua link-link buat dengan nama yang sama. Depan aja lain. Contoh, whatsapp.tianis.biz.my. Dia akan pergi ke WhatsApp. Kalau orang klik link tu, dia akan pergi ke WhatsApp. Facebook.tianis.my ataupun fb.tianis.biz.my. Dia akan pergi ke FB kita. IG.tianis.biz.my. Dia akan pergi ke IG kita. Begitu fungsi dia. Maksudnya kita setting aja. Macam mana cara nak setting? Lepas daftar baru boleh buat setting. Macam mana nak daftar? Tak payah susah-susah. WhatsApp saya saja. Saya akan bantu untuk daftar. Nak WhatsApp saya terus direct line saya 01980000017 019800017. WhatsApp saya, boleh tanya saya berkaitan dengan yang ini. Kita bagi percuma 1 tahun, tawaran hingga 31 Disember je. Dari berapa hari lagi? 3 hari lebih kurang. 3 hari lagi, lepas tu dah tak bagi free dah. Free daftar, free 1 tahun. Tahun yang kedua bayar hanya RM90, tapi bukan untuk setahun. Bayar RM90 pada tahun kedua untuk 3 tahun berikutnya. Maksudnya setahun baru RM30 je. Memang murah lah. Nanti kena daftar ni. Lepas ni daftar. Saya akan daftarkan lepas ni. So free je. Ada masa 3 hari lagi lebih kurang. Free je. Tak payah apa-apa. Saya tolong daftarkan, no problem. WhatsApp saya. Saya dah ada dah. Saya punya domain. Kalau orang nak pergi ke WhatsApp saya, tadi nombor telefon saya bagi 019800017. Itu okey lah, orang senang ingat sebab nombor telefon tu senang ingat. Tapi kalau orang mudah susah nak ingat nombor telefon kita, tak cantik ke apa kan. Senang je kalau ada domain ni, kita boleh cantikkan nombor telefon kita. Contoh macam dengan WhatsApp saya, link WhatsApp saya tak bagilah whatsapp.my, whatsapp.me /campur 6019. Saya tak bagi dah link tu. Saya akan bagi link WhatsApp saya ialah WhatsApp, WASAP, whatsapp.protraining.my. Itu saya punya link domain untuk WhatsApp saya. So, dengan cara ini kita akan meningkatkan brand kita. Macam dengan Tianis. Tianis guna semua link kita, bayangkan semua link kita, semua nama tianis.biz.my, tianis.biz.my, tianis.biz.my. Semua sekali. Depan je beza dia. So dengan ini orang nampak, wow. Macam itulah. Yang ini sangat-sangat bagus. Dan yang paling penting kita guna GoTo Brand ni sebab kita kena ingat tau, orang yang menggunakan Google di Malaysia satu hari 22 juta orang menggunakan Google di Malaysia. Salah satu cara Google nak detect kita ialah dengan domain. Domain ni dapat menaikkan kita punya ranking di Google. Sebab itulah domain ni penting. Dan kalau kita ada domain sendiri tanpa ada website pun, kita senang dicari di Google. So kalau ada website macam dengan Tianis dah ada website, apatah lagi boleh juga kita linkkan ke
website yang sedia ada. Macam dengan Tianis, kebetulan nama website Tianis ialah tianis.my. Dah cantik dah, okey lah. Tapi ada orang yang menggunakan nama website dia lain dulu. Contohnya kan, ada orang menggunakan subdomain. Maksudnya dia menggunakan domain Wix, dia menggunakan domain e-commerce yang lain ke. Kita boleh selaraskan guna domain yang sama ni. Kita linkkan ke website kita yang nama domain dia yang sub tadi tu. Boleh juga. So ini pentingnya ada go to brand dan wajib ada bagi saya untuk semua orang. Sebab apa? Sebab free. Setahun tak payah bayar. Guna aje. Saya tolong daftarkan free, tak payah bayar. Okey, baik. Kita berbalik tu cikgu. Saya nak daftar cepat cikgu. Ya, selepas ni daftar ya, saya akan tolong untuk daftarkan. Okey, kita berbalik kepada Tianis. Dalam masa sebelum ada website banyak Tianis sebelum ada website macam mana macam Tianis bukan jual produk, betul tak? Servis. Servis kan. Tapi kalau tak ada website, macam mana nak cerita semua ni ya? Macam mana? Kalau tak ada website. Itulah sebenarnya dia agak sukar jugalah cikgu sebab saya rasa dari segi penjenamaan dan kredibiliti itulah pentingnya perlu ada laman sesawang lah atau website sebab macam sekarang bila saya nak dulu sebelum saya tak ada laman sesawang, bila orang tanya apa awak buat lah, contohlah saya kena hantar macam YouTube link video ni lah, lepas tu YouTube video link lain lah, lepas tu saya kena hantar macam asing-asing informasi tu. Tapi macam sekarang bila saya ada orang tanya apa yang awak boleh berikan, khidmat apa awak boleh berikan, saya hanya kongsikan alamat laman sesawang saya atau alamat website tu. Dan diorang boleh tengok sendiri apa produk yang saya pernah hasilkan. Jadi dia lebih mudah lah. Lebih mudah dan saya rasa lebih profesional. Betul. Jadi Satu lagi untuk penonton di luar sana, rahsia orang ada website ni, tambah-tambah orang yang ada website .my pula, dia mendapat kepercayaan di mata pengguna yang biasa dan tahu berkaitan dengan online. Contoh saya bagi. Apa beza kalau kita guna .com berbanding dengan .my? Okay? .my pun ada .com.my juga, tapi yang belakang tu dia .my. Satu lagi .com. .com ni dia bukan spesifik kepada satu negara. Setiap negara ni dia mengeluarkan domainnya sendiri. Domain ni merupakan satu identiti bagi satu negara. Contoh macam dengan Singapura, dia ada .sg, macam dengan Australia .au, UK.uk, US.us dan sebagainya. Okay, yang itu melambangkan negara tersebut, identiti. Nombor satu, identiti. So, kalau orang type tianis.my di UK, keluar tak yang ini? Jawapan dia keluar. Mana-mana sahaja di dunia orang type kita punya domain ataupun alamat website kita, dia akan tertera di kaca handphone ataupun kaca laptop tu walau di mana saja orang tu ada. Jadi pandangan orang kata, persepsi orang kata .my ni orang Malaysia je nampak, orang luar tak nampak. Salah tu. Salah. Mana-mana saja, tak kiralah dot apa pun, di mana-mana seluruh dunia kalau kita type dot tersebut, di mana-mana saja dia akan keluar sama. Okey, apa sebab orang guna .my dan apa sebab orang guna .com? Okey, beza dia macam ni. Google search engine dia akan detect by location. Maksudnya dia akan bagi jawapan kepada domain yang paling terdekat sekali dengan lokasi kita cari. Sebab tu kalau saya cari kat sekarang ni, saya cari, katakanlah saya cari penulis skrip. Contohlah saya ada kat JB. Saya cari penulis skrip dekat Google. Google akan kenal lokasi saya dekat JB. Dia akan bagi jawapan penulis skrip yang dia kenal, yang ada domainnya dalam Google di sekitar Johor dulu. Kalau tak ada, dia pergi ke besar lagi. Melaka, Malaysia,
Baru dia pergi ke besar. Sebab dia detect by location jawapan itu. Sebab itu kalaulah kita type di Kuala Lumpur contohnya kan, di Kuala Lumpur type penulis skrip, di JB type penulis skrip, di Kedah type penulis skrip. Kita ada 3 orang kawan pada masa yang sama type benda yang sama di Google search. Jawapan yang Google bagi tak sama, lain-lain. Sebab Google detect by location. Jadi .my Google dah tahu didaftar, dikeluarkan di Malaysia. So daripada segi itu kita dah menang satu step berbanding .com. Siapa yang menggunakan .my, dia dah menang di segi search engine carian dekat Google, dia dah menang. Itu satu. Nombor 2, bila kita menggunakan .my berbanding dengan .com, kepercayaan pengguna online ni lama-lama orang semakin bijak lah. Orang akan kenal apa itu domain. Orang akan tahu apa beza domain, lama kelamaan. Contoh katalah kita dapat WhatsApp. Satu WhatsApp orang kata kerja kosong. 5,000 polis PDRM nak ahli anggota baru. Rebut sekarang. Bawah ada link. Orang yang bijak, dia tengok link tu, dia tengok kat depan. HTTPS ataupun tak ada S, tak kisah. // apa kat depan tu. Kalau dia contohnya pdrm.gov.my. Kemudian bawah, lepas tu belakang tu panjang lagi lah sebab dia link kan. Orang pandai online dia akan tengok kat depan. Ini betul lah. PDRM punya sebab apa? Sebab dia .gov.my. Orang tahu itu ialah domain yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia. Tetapi kalau dia bukan .my, dia .com, kemungkinan betul, kemungkinan salah. Kemungkinan salah tu maksudnya ada orang buat cara tu untuk nak collect data, untuk nak apa-apa sajalah. Ada kemungkinannya. Jadi orang akan beri kepercayaan kalau .my, orang tahu dah. .my Malaysia yang keluarkan. MyNIC di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dia keluarkan .my. Dan untuk nak keluarkan .my, mesti wajib ada dokumentasi. At least ada kad pengenalan. Ataupun SSM registration. Ataupun organisasi punya registration. So, daripada sini, scammer dia tak akan guna .my. Sebab menyusahkan dia. Jadi orang di luar sana, orang akan faham kalau .my dia orang percaya, okey, ini genuine. Orang tak fikir banyak dah. Tapi kalau .com, orang akan selidik dulu sebab kemungkinan ni Malaysia ke? Ni luar negara ke? Sebab dia .com. Tapi kalau kita .my, macam dengan sekarang kan, macam dengan Tianis prefer untuk English. Medium English dekat website kan, medium English. Tapi kalau orang tengok, orang masuk website ni, orang tengok kalau .com, orang akan terfikir ini di Malaysia ke, di Singapura ke, di mana ya? Contoh. Tapi Tianis guna .my. Orang confirm dah tahu ini ialah Malaysia. Orang akan tahu ini dari Malaysia. Inilah maksudnya kepentingan menggunakan .my berbanding .com. So, menggunakan .my satu langkah yang paling bijak untuk anda buat yang mana yang nak ke online. Kalau tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang masih tidak menggunakan .my, beralihlah ke .my. Kalau sekarang ada .com, saya boleh tunjukkan macam mana cara nak beralih ke .my. Hubungi saya dengan nombor tadi. Payah sangat kan? Hubungi saya dengan nombor tadi. InsyaAllah saya akan guidekan. Tidak ada apa-apa bayaran untuk perkhidmatan nasihat. Okey. Kita beralih kepada Tianis. Sekarang ni masa COVID ni lah, yang masa PKP semua orang kata apa, tergendala lah ya. Tapi kan lepas COVID, masa PKP tu, dah habis PKP, yang mana yang saya kenal daripada yang ada program Finas yang ada kena-mengena dengan filem, yang ada kena-mengena dengan nyanyian semua ni, semua sibuk. Dah sibuk balik dah. Dah alhamdulillah lah. Macam mana sekarang Tianis punya perkembangan di segi apa yang dibuat ni, macam mana sekarang ni? Saya tak dengar sangat apa. Saya rasa speaker tu kot, speaker kat wire tu, dia terganggu. Tu dah okey,
maaf Ah. tadi penonton. Ah. Jadi Aha. memang kita tengah sibuk, industri sekarang tengah sibuk dengan baru je habis pitching, baru aja development of idea. Tapi macam sekarang saya tengah fokus nak keluarkan buku saya sebenarnya, buku di digital, Buku digital. buku digital lah, buku digital Bagus. pertama saya. Sebabnya Ya. Cikgu Yasir, saya ada dapat permintaan daripada sekolah di Europe untuk menghasilkan jauhnya. itulah dia. Apabila itulah saya rasa keistimewaan. Bagusnya ada online ni. Keistimewaan kita pergi digital, sebab bila kita pergi digital, memang digital banyak platform. Macam contoh kita ada macam-macam lah kan, media sosial kita ada, LinkedIn kita ada, FB kita ada, Instagram semua. Tapi macam saya cakap, laman sesawan ni dia macam resume lah kita. Dia macam resume yang dah naik taraf sedikit. Betul. Ataupun kalau untuk syarikat boleh dikatakan brochure produk ataupun informasi produk. Sebab dalam industri mana-mana saya buat pemasaran kan. Saya adalah kira salah satu kepakaran saya juga pemasaran, dan saya buat pemasaran start daripada door to door ataupun tradisional, dari pintu ke pintu jual barang sampailah ke digital. Dan kelebihan laman sesawang ni ataupun website ialah dia boleh bagi informasi terkini ataupun informasi secara summary apa dalam bahasa Melayu, secara sinopsisnya, secara sinopsisnya apa yang boleh kita berikan kepada pelanggan-pelanggan kita. Jadi bukan saja di Malaysia, maksudnya di luar negara juga. Macam ni saya nak menghasilkan buku ni untuk, macam saya cakap tadi, ada peluang lah di sekolah di Europe. Jadi saya sedang fokus yang tu. Nak menulis buku ni, kadang-kadang menulis ni ambil masa cikgu. Dia ambil masa yang sangat lama. Dan saya masih pergi kepada uji bakat. Saya masih menghadiri uji bakat komersial, iklan. Saya tahun ni waktu PKP tu alhamdulillah saya dapat Mitsubishi punya iklan. Tapi saya tak ada gambar cikgu nak bagi. Tak ada gambar nak bagi. Itu untuk promote dia punya kereta terbaru dia lah dalam iklan tu. Jadi sekarang saya tengah prepare, saya tunggu untuk keluar promosi yang tadi tu, majalah dan juga drama TV1. Sambil saya menyiapkan buku saya. Saya ada projek filem sebagai pelakon dan juga penulis, 2 projek berbeza. Tapi saya belum buat keputusan lagi sama ada saya nak meneruskan projek penulisan itu atau tidak. Saya mungkin fokus kepada lakonan lah tahun hadapan. Macam tu. I see. Okay. So dah lama dah dekat sejam dah kita bersama. Terima kasih banyak kepada Tianis. Terima kasih saya cikgu. doakan supaya maju jaya ya dalam apa yang dibuat, dan terima kasih banyak kerana menggunakan .my sebagai pilihan. Yang ni program juga ini terbaru ni 2021 ya. Ini jemputan juga, jemputan daripada MyPo, sebab kita berdiskusi tentang IP. Sebenarnya dalam industri ni ada isu tentang IP lah Cikgu Yasir, tapi saya tak nak discuss kat sini sebab nanti jadi panjang. Tapi kita ada kita senang dan masih memperjuangkan hak intelektual penulis, yes. hak intelektual penulis dan juga artis-artis seni lah dalam negara. Kita masih memperjuangkan. Saya rasa yang latest ada peningkatan sebab sekarang penerbit dah dapat hak dia kembali. Terima kasih kepada TV station juga yang memberi ruang dan peluang kan. Tapi saya rasa masih ada banyak improvement lah that we need to do. We still have a long way to go. Tapi sebelum saya mengundur diri, saya nak cakap terima kasih sangat Cikgu Yasir for having me. Terima kasih banyak kerana sudi. Terima kasih kerana sudi bersama kita, dan untuk yang di luar sana,
Yang mana yang nak tahu, nak dapatkan perkhidmatan daripada Tianis, bolehlah pergi ke website beliau di Tianis, macam yang saya sebutkan awal-awal tadi, Tiarznez, Tianis. Saya tunjukkan sekali lagi, ini websitenya, Tianis, tiarnez.my. Untuk nak hubungi, untuk nak tahu apa perkhidmatan yang boleh disediakan, insyaAllah boleh pergi ke sini kan, Tianis? Ya, datanglah. Saya pun tak lama lagi saya ingat nak buat blog lah, cikgu. Boleh, saya boleh. nak buat boleh. blog Saya pasal makan. Sebab sekarang ni saya punya Google review saya dah nak dekat. Untuk Google review saya ada bagi sumbangan kepada Google Map. So, saya rasa saya punya review dah dekat 100,000 lah. 100,000 macam tu. Jadi saya ingat saya mungkin nak kongsikan informasi tu dekat blog ataupun dekat website supaya promote Malaysia punya lokasi, Malaysia punya makanan sebab ada banyak juga kawan-kawan saya daripada luar negara lah terutamanya. Diorang selalu nak silakan. Diorang selalu nak informasi tu, cikgu. Walaupun diorang ada di Google Map and ada juga show di YouTube. Some people like to read, you know. Setengah orang dia suka baca. Betul. Tengok gambar. Betul. Dan untuk kelebihan website MyNick ni, kita boleh adakan blog dekat page website kita. Senang aja. Boleh adakan blog. Lepas tu pula sebab apa kita akan ada blog? Macam dengan Tianis cakap tadi, bila kita sharing dekat blog, salah satu cara Google nak kenal kita ialah dengan cara sharing. Sebab Google ni dia sangat suka orang yang sharing. Sebab tu apa-apa orang kata share, subscribe, like and share. Sebab apa orang share? Sebab Google akan kenal kita. So bila orang cari macam dengan Tian kata tadi kan, dia nak share pasal makanan apa semua kan. Bila orang cari certain makanan dekat Google, salah satu yang Google bagi jawapan ialah kita punya blog. Bila orang klik link tu, dia akan masuk ke blog kita, di mana blog kita ada dalam website. Jadi di samping orang tahu blog kita tu orang baca, orang tahu pula website kita ni, kandungan website kita apa. So ini sangat-sangat bagus di segi pemasaran website anda untuk nak tarik orang pergi ke website anda. So sekali lagi saya bagi pihak MyNick mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana bersama kita 1 jam ni. Jangan bersama saya selepas ni untuk nak kita ada cabutan bertuah. 5 orang pemenang cabutan bertuah yang mana yang daftar untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dan kepada Tianis, terima kasih banyak kerana sudi bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih semua penonton yang hadir hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Jumpa lagi Okey, bye-bye. Dan saya serahkan kembali kepada host kita. Silakan Nur Izian. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Yasir dan Cik Tianis di atas perkongsian sebentar tadi. Di sini ingin saya nyatakan kewujudan kita di alam digital ni melalui laman web sangat penting untuk membantu kita mengembangkan perniagaan kita. Seperti yang dikongsikan oleh Cik Tianis sebentar tadi, beliau telah berjaya mendirikan website beliau iaitu tianis.my. Jadi kepada anda semua yang menonton, jangan tunggu lama-lama untuk kita mula bina identiti kita di dalam talian. Yang penting kita perlu ingat yang kejayaan tidak akan datang tanpa usaha. Jadi kepada yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang membina laman web ataupun berminat dengan produk GoTo yang Cikgu Yasir terangkan sebentar tadi, boleh terus hubungi Cikgu Yasir di talian 019 80 017. InsyaAllah Cikgu Yasir akan membantu anda dengan memberikan layanan yang terbaik untuk membina identiti online anda. Jadi dengan tidak melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan sesi cabutan bertuah kita. Kita akan membuat 5 cabutan bertuah pada hari ini. Jadi untuk cabutan yang pertama, boleh kita teruskan? Okey, pemenang yang pertama ialah Afiq. Okey, kita teruskan dengan pemenang yang kedua. Okey, pemenang cabutan bertuah yang kedua kita beri kepada Aida binti Muhammad Anif.
pemenang yang ketiga ialah Siti Zaliha binti Roslan. Okey, pemenang yang keempat Encik Wan Hafiz. Encik Irfan Hazim. Sorry Encik Wan Hafiz, kita boleh cuba lagi. Baik, okey, kepada pemenang yang terakhir kita berikan kepada Muhammad Iman. Tanya kepada para pemenang, nanti pihak MyNIC akan kontak anda semua untuk urusan pemberian hadiah. Okey, jadi kita sudah tiba di akhir sesi temu bual kita. Akhir kata saya, Nur Izian, wakil dari MyNIC, ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Hingga kita berjumpa lagi di tahun hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hadapan.